Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, selamat datang kepada pelayar-pelayar Utusan TV yang mengikuti siaran secara langsung ini bersama dengan Haji Bro. Dan pagi ini saya membawa tetamu lain pula untuk bersama saya secara maya. Kalau semalam kita bersama dengan bekas pesakit COVID, dan hari ini lebih istimewa, saya ada 3 tetamu bersama saya pagi ini yang mewakili. Kita akan perkenalkan mereka kepada anda semua pada pagi ini. Dan pertamanya saya nak ucapkan selamat datang terlebih dahulu kepada Puan Wan Syahriza binti Wan Abdul Rahman, pengasas dan pengusi Persatuan Sokongan Anak-Anak Kanser. Assalamualaikum Puan. Suara Puan tak buka lagi. Okey. Assalamualaikum Tuan Haji Pro. Terima kasihlah kerana mengundang kami semua ke sini. Baik. Terima kasih kerana bersama saya Haji Pro dalam program kita Bual Bicara bersama Utusan TV. Dan juga terima kasih kepada Puan Rosmawati binti Cik Mat. Apa khabar Puan? Khabar baik Ana. Terima kasih Tuan Haji. Alhamdulillah sihat-sihat. Sihat ya, nampak wajah ceria pagi ini. Alhamdulillah. Dan juga terima kasih Puan Nurul Ashikin binti Razak. Terima kasih Puan kerana bersama saya. Apa khabar Puan? Oh baik, terima kasih Tuan Haji jemput kami. Sama-sama. Baiklah, kepada anda yang sedang menyaksikan secara langsung, jangan lupa juga klik www.utusantv.com untuk mengetahui perkembangan semasa apa yang berlaku di tanah akhir ya, dan khususnya hal-hal berkaitan dengan politik dan juga COVID-19 dan vaksin dan sebagainya. Jangan lupa klik untuk ke sini. Baiklah, untuk peringkat awalnya, kita nak tanya dengan Puan Syahriza, apa pesona? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya kita nak ucapkan banyak-banyak terima kasihlah untuk Utusan TV kerana sudi untuk menjemput kami, wakil-wakil dari Persatuan Sokongan Anak-Anak Kanser Persona ni. Jadi Persona ni sebenarnya stands untuk Persatuan Sokongan Anak-Anak Kanser, dan kita ialah pertubuhan yang berdaftar secara sah dengan pendaftar pertubuhan. Didaftarkan secara rasmi pada 1 Jun 2018. Secara rasminya kita bergerak sebagai sebuah pertubuhan. Kalau ikutkan 2 tahun sebelum itu 2016 kita telah pun bergerak walaupun tidak menerusi satu platform yang rasmi, tapi kita sebenarnya dah ada pertubuhan ini sendiri, walaupun tidak dinamakan Persona. Alhamdulillah setakat ini kita ada dalam lebih kurang 370 orang kanak-kanak pesakit kanser yang berada di bawah naungan Persona. Dan keahlian kita sebenarnya terbuka kepada semua ibu bapa yang ada anak-anak yang berpenyakit kanser, sama ada yang sedang dalam rawatan ataupun sedang remission ataupun yang telah meninggal pun kita alu-alukan untuk berada bersama dalam satu keluarga besar ini untuk saling memberi sokongan dan semangat kepada satu sama lain. Dan cuma kita agak ada syarat kita sebenarnya dalam satuan ini, iaitu kita tidak menggalakkanlah jika ada ahli-ahli ni yang ingin memohon untuk menjadi ahli Persona tetapi sebenarnya sudah berada dalam gabungan NGO lain yang fungsinya sama seperti Persona. Misalnya di hospital-hospital tertentu, misalnya di HKL sudah ada kumpulan ibu bapa dan sokongan KIDS itu. Jadi kalau ibu bapa dah berada dalam KIDS, sebenarnya tak perlulah memohon untuk berada dalam Persona sebab fungsinya sama saja. Masing-masing NGO ini ingin menjaga kebajikan ahli-ahli. Jadi kita walaupun mengalu-alukan semua orang yang ada anak-anak kanser untuk bersama dengan kita di Persona, tapi kita masih menggalakkan untuk mereka kekal di NGO yang sedia ada, iaitu yang attached dengan hospital di mana anak mereka mendapat rawatan. Baik, itu mukadimah. Kita nak tanya pada Puan Rosmawati, bagaimana pandangan Puan dan bersama dengan Persona apa yang telah diberikan? Silakan. Sebenarnya saya ni kalau dikira dari segi keahlian tu rasanya
awal lagi menjadi ahli, tetapi disebabkan faktor anak yang selalu berongan-alik ke HUSM untuk kemoterapi, kebanyakan aktiviti dalam persona kita tak dapat ikut serta. Jadi secara tak langsung dari keterlibatan tu kita terhadlah. Cuma dari segi sokongan persona memang cukup memberi impak untuk saya lah, terutama dari segi sokongan emosi. Saya cukup berterima kasih Kak Wan sebagai pengerusi, kerana di saat-saat akhir perlukan sokongan waktu nak kritikal, saya tak ada nak hubungi sesiapa. Waktu tu Allah mungkin bagi peluang untuk saya saya wajar dekat kawan, saya cerita lah masalah kan. Lepas tu dia terus bagi, dia cakap sabar dan semua sekali. Maknanya dari segi emosi tu memang saya dibantu sepenuhnya oleh pengerusi. Saya cukup banggalah dengan sokongan yang diberikan oleh persona. Iaitu itu yang terkesan sebenarnya. Kalau dari segi bantuan keuangan, saya tak minta sebab kita di kalangan kaki tangan awam, kita tak mahulah menggunakan kesempatan. Ya, betul Dato' Haji ya. Yang macam tu lah. Kalau Puan Ikin, Puan Ikin bagaimana pula dengan persona ni? Dekat dengan persona ni, selepas anak saya disahkan bebas kanser dulu, baru saya kenal persona. Lepas saya kenal persona tu, kita orang join sebab anak saya memang suka sangat-sangat dengan event yang ada. Lepas tu sebab dalam bentuk event tu je hanya dia boleh berkawan. Sebab sebelum ni memang saya guide terus. Saya tak bagi dia berkawan dengan siapa-siapa lah. Sebab anak saya kan dalam proses kemoterapi semua tu. Selepas tu yang dia relax balik tu, memang kita orang bergantung dengan persona sepenuhnya lah. Sebab saya dengan keadaan saya, dengan kena berhenti kerja, dengan ekonomi kita sekarang tu, macam tu lah. Dan untuk makluman pelayar, suka saya nak jelaskan, Puan Wan Syariza ni sebenarnya seorang pendidik di Maktab Rendah Sains Semara di Kuantan, dan beliau juga merupakan seorang ibu kepada seorang pesakit kanser yang telah meninggal dunia, untuk makluman tuan-tuan. Dan juga Puan Rosmawati juga adalah seorang guru dan sekarang tinggal di Gua Musang, dan juga ibu kepada seorang anak yang telah meninggal dunia. Nanti mereka akan berkongsi dengan kita. Dan juga Puan Nurul. Puan Nurul ni, untuk makluman pelayar, dulu merupakan seorang jururawat di Pusat Jagaan Warga Mas, dan beliau juga kehilangan anak disebabkan kanser. Mereka akan berkongsi dengan kita. Jadi sebelum tu, saya nak tanya juga kepada Wan Syariza, apakah jenis bantuan dan program yang dijalankan oleh Persona dalam membantu ahlinya, terutama mereka yang ada emosi anak-anak sakit kanser? Silakan Puan. Okey. Sebab saya sendiri ada pengalaman itu, saya berada di ward onkologi menemani anak saya sewaktu rawatan kemoterapi di Hospital Kuala Lumpur. Kerana saya sendiri penjawat awam, jadi sebenarnya saya tidak begitu terkesan dari segi ekonomi, walaupun kekerapan rawatan intensif tu untuk ke HKL dari Kuantan sebenarnya ada kos-kos tertentulah yang terpaksa kita bayarkan. Tapi alhamdulillah kerana kaki tangan awam, saya di bawah MARA. Alhamdulillah MARA menjaga stafnya dengan baik, jadi saya tak ada masalah keuangan. Tapi saya lihat ibu-ibu lain di ward yang sama yang ada masalah ini, dan begitu terkesan keluhan-keluhan, rintihan-rintihan ibu bapa ni saya dengar sepanjang masa di ward KK3 masa itu, namanya ward KK3 di Hospital Kuala Lumpur. Jadi bila anak saya meninggal, walaupun saya mengambil masa sedikitlah dalam 6-7 bulan untuk jauh sedikit daripada dunia onkologi ini, saya sebenarnya ialah kita bila kita kehilangan anak tu satu pengalaman yang sangat pedih lah, sangat pahit. Jadi mungkin pada awalnya sebagai ibu yang baru kehilangan, kita cuba lari sedikit daripada kenangan-kenangan itu. Saya tak nak berada di situ. Tapi kemudian saya terfikir balik bahawa mungkin saya bukan satu langkah yang baik untuk menjauhkan diri, kerana saya lihat kesusahan yang dihadapi oleh ibu-ibu di ward-ward itu. So keuangan itu memang impact yang sangat untuk ibu bapa yang ada anaknya. Kalau kanser darah misalnya, 2 tengah ialah rawatan intensif yang bukan berulang-alik ke ward, kadang-kadang seminggu sekali, kadang-kadang 2 minggu sekali. Tak termasuk lagi jika ada komplikasi cerai, kena ke ward. Okey, jadi bila kita ini, benda pertama lagi yang terniat ialah untuk menubuhkan satu kumpulan sokongan
terutamanya di Pantai Timur, sebab di Pantai Timur masa itu tidak ada kumpulan sokongan. 2016 kita dah mula bergerak, itu tidak ada kumpulan sokongan, tidak ada kesedaran yang meluas tentang kanser. Jadi tujuan yang paling utama, yang paling asas bila kita tumbuhkan Persona ialah membantu secara keuangan supaya tidak ada ibu bapa yang tidak boleh menghantar anak ke ward onkologi untuk rawatan kerana kemiskinan. Jadi memang kita bertekad, Persona bertekad bila kita mula menubuhkan ni ialah untuk membantu dari segi kos berulang-alik ke ward. Okay, bagi saya dan bagi kita semualah di Persona itu, kalau gagal ke ward kerana tidak ada duit, saya rasa itu tragedi bagi sebuah negara yang macam Malaysia ini. Ya, saya setuju. Baiklah, Puan Rosmawati, kita terus kepada pengalaman dan cabaran semasa menjaga anak yang sakit. Silakan. Puan Rosmawati, silakan. Okey, baik. Dari segi pengalaman tu kalau dikira agak lama lah Tuan Haji, lebih kurang 8 tahun. 8 tahun dalam setiap bulan tu mesti akan melalui jalan daripada Gomutang ke Kota Baru ke HUSM lah, ward 6 di onkologi. Jadi sepanjang 8 tahun ni bukan satu tempoh yang biasa-biasa, memerlukan pengorbanan waktu, wang dan sebagainya. Jadi semuanya bermula daripada sebenarnya tentu arahan saya berumur 2 tahun. Dia lahir biasa-biasa saja macam kanak-kanak lain. Tetapi permulaannya simptom awal yang kita rasakan adalah demam secara sema dan bila dia minum susu dia kata muntah. Dan kita tak tahu bahawa itu adalah simptom-simptom dia. Dan bawa ke klinik. Dan seterusnya dia tak boleh nak berjalan. Dia tak nak berjalan. Dia dah memang boleh berlari dan memang boleh kayuh basikal semua sekali. Dan macam biasa. Tiba-tiba kembali balik jadi terpaksa mengesut. Kita pun refer kepada klinik berdekatan, hospital berdekatan, dia orang buat x-ray dan sebagainya. Tapi tak dapat kesan apa punca. Berbulan-bulan, bukan 3 bulan, saya pun rasa hairan juga. Tapi kita terpaksa akur lah dengan prosedur dan sebagainya. Kemudian bila dah terlampau sakit, satu malam tak boleh tidur, menangis tak henti-henti dan ada tulang dia bengkak-bengkak lah di tangan, di kaki. Lepas tu kita terpaksa ke hospital semula dan telah dibawa ke hospital Kuala Kerai. Dari situlah tu jalankan macam CT scan, ujian darah. Bila dah tengok limpa dah mula membengkak hati, dan itu adalah tanda-tanda kanser. Tapi dia orang tak boleh nak detect apa jenis kanser. Jadi doktor pakar kanak-kanak masa tu terus panggil saya, dia cakap anak ni memang kanser. Saya macam tak boleh nak terima masa kan. Ya, sebab peringkat awal kan, jadi susah kita nak terima. Berat memang. Ya, betul. Saya tanya balik ataupun andaian. Dia kata bukan andaian, itu adalah tanda-tanda memang jelas anak puan ada kanser. Tapi kepakaran di hospital Kuala Kerai tak ada masa tu. Jadi kita terpaksa hantar ke HUSM. Sebab di HUSM kita ada pakar darah. Terus transfer ke HUSM. Bila saya sampai di sana, sebelum masa di Kuala Kerai dan hospital Gua Musang, kita down sangat sebab memang bila dengar tangis sangat kan, rasa macam tak tahu nak buat apa. Lepas tu tak tahu sakit apa. Bila tu memang mencengkam. Saya bila dibawa ke HUSM, mula tengok kanak-kanak kan tadi, semua botak. Semua botak. Ya. Faham. Saya dah kuat. Baik. Saya faham Puan. Baiklah Puan, kita tanya Puan Ikin pula. Bagaimana keadaan untuk Puan Ikin? Boleh Puan Ikin sharekan suasana tu. Silakan Puan. Suasana tu memang semua yang alami macam kami ni akan dapat rasa benda yang sama. Yang anak saya, arwah putra Airil ni, dia
kanser hati, tak sama dengan anak Puan Rosmawati lah, anak kanser darah. Anak saya kanser hati tu pun dia bermula dengan sesama yang berpanjangan. Kita bagi ubat pun memang tak ada kesan. Perut dia membuncit. Bila pergi, tiap kali pergi buat rawatan tu, doktor cakap tak ada apa-apa. Memang tak ada simptom sebab mata dia pun tak kuning. Lepas tu bila kita pergi ke HRPZ, ke hospital besar, macam-macam dia orang buat rawatan semua. Memang sahkan lah dia kanser hati. Lepas tu dia refer ke HUSM. Lepas tu memang banyaklah prosedur yang buat BMA untuk kesan dia punya kanser semua tu. Tapi kita orang memang alami benda yang sama lah. Mungkin Puan Wan Syariza boleh share juga pengalaman dia dengan menjaga anak. Silakan Puan. Sebenarnya kanser kanak-kanak ni masa anak saya didiagnose pada 2012 didiagnose dengan kanser mata. Saya tak pernah tahu ada kanser mata. Saya tak pernah tahu begitu ramai kanak-kanak sebenarnya yang terkena kanser sebenarnya. Jadi itu kita rasa kejahilan kita kerana pada masa tu mungkin tidak ada kesedaran macam sekarang ni. 2012 tu tak ada. Jadi sokongan tu tak ada. Kita rasa sangat bersendirian menghadapi ujian kanser ni. Ianya berat, ujian yang berat. Dan bila tidak ada sokongan, tidak ada support group, tidak ada WhatsApp group macam sekarang, tak ada. Jadi kita tak tahu ke mana kita nak rujuk. Pengalaman-pengalaman tak ada, kecuali bila ke ward saja kita tengok orang-orang lain pun ada anak yang kanser juga. Jadi itu sedikit sebanyak menguatkan kita. Jadi mungkin itulah bila saya decide untuk tubuhkan Persona sebagai support group di Pantai Timur terutamanya sebab base-nya di Kuantan, HQ-nya di Kuantan. Itulah antaranya selain daripada bantuan kewangan tadi ialah untuk tidak membiarkan sesiapa merasa bersendirian. Tidak perlu untuk ke ward dulu untuk tengok ramai orang senasib dengan aku, tapi bila ada di grup 370 orang dalam satu grup Telegram itu, semua anak sakit. Jadi masing-masing akan rasa kuat sendiri dan tidak merasa ujiannya untuk aku saja yang orang nak uji. Tidak. Maknanya ramai lagi yang diuji. Dan saya pun dalam grup Telegram itu, grup Persona tu, seboleh mungkin kita nak parents ini menerima hakikat bahawa ini ialah penyakit yang bersifat terminal. Bila bersifat terminal bermakna endingnya kemungkinan tidak survive. Okey. Walaupun pada masa yang sama kita nak optimistik, kita nak positif, kita nak berjuang. Okey. Rawatan di ward onkologi itu banyak sebenarnya dan ada setengah-setengah kanser survival rate-nya sangat tinggi. Even kanser mata untuk anak saya pun survival rate-nya tinggi. Tapi mungkin partly saya rasa saya mungkin boleh dipersalahkan kerana saya jahil. Saya tidak dapat notice ada tanda-tanda di mata anak saya, itu ialah tanda-tanda kanser. Misalnya pada awalnya, sebab dia cepat tau, bila masa dia umur setahun tu kita tak perasan apa-apa lagi, tapi kemudian lepas tu ada silau, ada reflection, dah besar nampak dah, tapi kemudian masing-masing bergurau, oh anak kita ni special kot, istimewa, orang lain tak ada ni warna putih, sebab jahil, sebab ignorant itu. Jadi bila kita wujudkan Persona, ada Facebook kita, ada kita menjangkau masyarakat dengan pelbagai jenis kanser kanak-kanak yang semua tak tahu sebelum ni, kesedaran itu alhamdulillah saya rasa dah mula timbul dan mula berkembang, dan itu yang penting supaya kita dapat notice, kita dapat perasan apa ni simptom-simptom yang adalah pada anak-anak kita yang mungkin bagi kita mungkin biasa ataupun mungkin special, sebenarnya tidak. Sebenarnya itu menunjukkan satu masa depan yang sangat suram, sangat gelap lah. Baiklah Puan Rosmawati, dalam kita menjaga anak, kita kadang-kadang ada pengalaman yang kita tak boleh nak lupakan. Kita tak boleh lupakan. Dan apatah lagi saat-saat akhir, saat-saat detik itu. Mungkin Puan Rosmawati boleh ceritakan pada saya. Apakah suasana yang pening dan suka? Silakan. Baik, sebenarnya saya dalam menjaga anak kanser ni, kalau dikira ada juga memang banyak ceria berbanding dengan sedih, tapi dalam waktu biasalah bila kita tengok bermacam-macam. Kalau anak sendiri rasanya tak pernah menunjukkan dia tu sedih ataupun sakit sebenarnya. Sepanjang tempoh 8 tahun, hanya saat-saat kritikal yang tu saja, yang sebelum 11 hari daripada dia nak meninggal tu, yang tu saja. Tapi tak ada apa-apa yang boleh menyebabkan
kita rasa macam terkesan sebab dia jangkitan kuman selepas kemoterapi terakhir tu, lepas tu terus di intubate. Intubate, jadi tak sempat nak apa-apalah, jadi tak ada apa nak pesan semua sekali sebab dia tak pernah menggambarkan dia akan pergi dan sebagainya, sebab itu adalah normal selepas memang biasanya berlaku jangkitan kuman. Jadi kita akan expect kalau demam, kita kena ready. Kita sebagai ready bahawasanya kalau terus ke HM walaupun 3 jam dari Pemusang ke Kota Baru, 3 jam tapi terpaksa kita lain. Sepatutnya boleh je kita singgah di Kuala Lumpur ataupun Gomong Sakit ke apa, terus ke HSM sebab dia memang dah sebati. Bayangkan macam rumah kedua berbulan-bulan kadang-kadang kalau ada jangkitan kuman. Jadi dari segi kesan untuk yang terlalu teruk sangat tu, saya rasa saya taklah terlalu terikat sangat. Cuma yang macam ni, bila banyak yang permintaan dia yang kita tak dapat nak penuhi. Ada yang besarnya 3 lah. 3 dia minta 3 benda. Satu saja saya sempat. Saya pun rasa macam bukan ralat jugalah, tapi kita sedang berusaha sebenarnya. Bila kali pertama kita dah rancang untuk bawa dia pergi umrah. Sebab dia minta 3. Satu, dia nak pergi melawat kubur Tok Guru. Yang kedua, dia nak jumpa dengan Ustaz Kazim Alias. Yang ketiga, dia nak pergi umrah. Jadi kali pengalaman sayanya, bila dah dia relax kali kedua, dia kedua kali relax sebenarnya. Sepatutnya dia boleh 3 tahun tu dah okey, tapi kanser darah kita tak boleh jangka sebenarnya. Sebab kita anggap, kita sebagai ibu kita tak faham bahawasanya sepatutnya selepas daripada 2 tahun lebih habis rawatan, tak semestinya anak kita sembuh macam sakit-sakit lain. Tapi saya dangkal sangat. Saya rasa benda tu lepas 2 tahun okey, bebas kanser. Jadi kita boleh buat apa yang kita suka. Sebenarnya tidak. Bila dah sampai penghujung rawatan kemoterapi untuk fasa pertama, yang kali pertama tu tiba-tiba dia tak boleh jalan semula. Sepatutnya dia boleh okey, tapi tak boleh jalan. Saya kata ini memang kanser datang balik. Tapi doktor masa tu tak anggap benda tu serius lagi, sehinggalah buat ambil sampel tulang sumsum, air tulang sumsum. Lepas tu dapat, maknanya dia relax ni maknanya aktif balik lah. Belum sempat jadi masa tu kita dah prepare. Doktor cuba tanya mama apa yang dia nak. Jadi kita dah rasa dalam hati bahawasanya doktor dah ada dalam fikiran dia. Jadi saya tanya dia, adik nak apa, Hanif nak apa. Dia cakap, kalau boleh tolong panggil Upin untuk gembirakan seluruh anak-anak kanser dalam ni. Saya cerita dekat doktor macam tu. Lepas tu doktor kata, dia tak nak macam tu, kesian pula. Nak biar yang individu tu. Nanti kalau macam tu sekejap dia happy. Dia kata tak apa, dia minta dia nak pergi umrah. Doktor kata tak boleh lah, yang tu besar. Besar. Lepas tu dia cakap nak jumpa Ustaz Kazim. Kebetulan tahun tu 2015 Ustaz Kazim di Bacok, dan dia masa tu ada masalah dan dihantar ke HSM. Tim doktor waktu tu yang diketuai oleh Dr. Kazim memang betul lumus untuk akan Ustaz Kazim ataupun Bu Hani ke sana untuk berjumpa. Tapi masa tu Ustaz ke Perak. Itu hasilnya 2 yang kita tak boleh. 1 saja. Satu yang dia nak melawat kubur tu kita bawa dia. Bawa dia. Saya tak terasa sangatlah kita dapat banyak. Itu saja tu Haji. Baik. Puan Ikin, maaf saya tanya soalan ni. Saya takut soalan ni berbentuk emosi. Jadi saya nak minta maaf. Apakah permintaan akhir anak yang puan mungkin boleh tunai, mungkin ada yang tak dapat puan tunaikan permintaan akhir dia? Permintaan dia banyak lah. Tapi salah satu, semua permintaan dia tu kita dah pernah tunaikan lah sebelum ni. Cuma permintaan dia akhir tu, dia dah memang start daripada 40 hari sebelum dia meninggal tu. Dia dah pernah, memang dia dah bagi tahu dah ada hint. Memang banyak lah hint tu. Dia cakap kawan-kawan dia datang ajak dia pergi masuk syurga. Lepas tu dia bagi tahu kawan dia yang baru je meninggal. Kawan dia yang baru meninggal tu ada datang jumpa dia semua. Cakap nak ajak dia sekali. Dia ajak. Dia macam mana? Airin ni seorang budak yang sangat-sangat cerdik.
dia minta izin ke saya kalau kata mama ni bagi abang ikut kawan abang masuk yoga, abang nak ikut sebab abang rasa sakit. Dia beritahu dia rasa sakit. Dia tak tahan dah dengan semua ni. Selepas satu hari sebelum dia di-intubate tu, dia minta izin saya. Dia cakap kalau boleh abang nak ikut dah kawan abang ni sebab abang betul-betul tak larat dah. Masa tu pagi saya cakap dengan dia tu dalam pukul 10 lebih. Yang dia start sakit tu, yang dia start di-intubate pukul 2.30 tengah hari. Pukul 2.30 tu dia start drop, dia fitting semua tu. Memang tak boleh, doktor cakap SpO2 dia pun dah makin drop. Kalau kata tak bagi doktor intubate memang tak boleh nak selamatkan dia dah. Jadi saya bagi je lah, saya izinkan doktor intubate semua. Masa tu start tu lah, lama juga lah, dekat sebulan dia dekat ICU. Tapi specialnya dia, kalau di ICU selalunya bila intubate tu patient takkan sedar. Tapi akhirnya ni dia sedar dan dia boleh bagi tahu lagi apa yang dia nak. Cuma suara tu tak dengar lah sebab dia bernafas guna mesin kan. Dia bagi tahu dah saya, dia cakap dia tak larat sangat dah, dia nak pergi. Bila kita izinkan semua tu, dia macam seakan-akan faham lah. Akhir-akhir ni dia banyak komplikasi tu Haji. Banyak komplikasi. Dengan kemoterapi, dengan operation buang sebelah hati dia tu, saya ingatkan dia dah betul-betul bebas dah. Masa doktor akan dia bebas kanser tu, kita rasa macam happy lah, tapi walaupun dalam keadaan happy, kita tak letak 100% anak kita tu sembuh. 3 tahun setengah akhirnya bebas kanser, sel kanser tu serang balik dengan stage 4. Masa tu memang betul-betul struggle dah untuk ni, sampailah ke saat-saat akhir dia. Tapi saya redha dah begitu Haji sebab memang sakit sangat keadaan dia sekarang. Saya yakin Puan Rosmawati, Puan Niki dengan Puan Syariza adalah seorang ibu yang kuat semangat untuk menghadapi keadaan ini, dan saya tak tahu saya berada di itu walaupun anak saya dalam kategori penyakit jarang jumpa, kategori yang memang sukar dirawat lah, sakit penyakit jarang jumpa ni kan, dan saya juga ada keluarga kanser, dan saya memang kagum dan selalu kepada Puan bertiga, dan juga kalau tengok komen daripada komen-komen ini, mereka memberikan sokongan kepada Puan bertiga dan tabah katanya, dan juga tahniah kepada pesona yang memberi bantuan dan sokongan kepada ibu-ibu, dan juga kebanyakan yang bercerita di dalam komen ini adalah juga ibu-ibu yang anak dia juga adalah pesakit kanser pada waktu ini. Jadi mereka mendengar, dan kebanyakan emoji yang mereka beri pada komen ini emoji menangis lah. Jadi saya nak tanya dengan Puan Syariza, ialah di akhir menatap seorang bayi kecil ketika nazak, bagaimana? Okey, macam saya kata tadilah, saya sebenarnya melepasi fasa di mana kita deny benda tu, kita menolak hakikat kanser itu. Jadi alhamdulillah saya bersedia. Misalnya bila doktor dah bagi tahu anak saya tak ada, mungkin tak sampai 2 bulan untuk hayat dia, saya alhamdulillah saya dan suami menerima dengan cukup sabar. Kami tak menangis pun depan doktor. Tapi bila balik tu, ialah kita cuba, kita masih ikhtiar walaupun telah ditolak oleh pihak medikal, tidak ada lagi rawatan yang boleh menyembuhkannya. Tapi saya cubalah pelbagai cara alternatif yang dicadangkan tu, memang saya cuba, sebab sebagai seorang ibu kita tak akan duduk diam di situ menunggu masa itu tiba, betul kan? Cuma saya bersyukur sebab saya rasa saya melepasi tahap denial itu. Jadi saya menerima hakikat. Jadi bila sampai masa, sebab doktor kata 2 bulan, jadi kita memang bersama dia sepanjang masa itu. Dan saya sebenarnya bersyukur bila doktor mengatakan anak saya diramalkan tidak panjang hayatnya. Walaupun dengan doktor, bila sebut doktor bukan Tuhan, hospital bukan yang boleh menentukan hidup mati. Saya tahu ramai yang marah sebenarnya, tapi bagi saya bersyukur sebab bila kita diberi jangka hayat begitu, seolah-olah kita diberi peluang untuk bersedia. Kita buat persediaan. Jadi bila saat itu sampai,
saya nampak masa tu kami bawa dia berjalan lah dalam kereta macam biasa, tiba-tiba dia dah gelisah, dia tak boleh bernafas, dia dah tak cukup nafas. So kata abang terus ke hospital lah. Masa tu anak saya yang sulung bawa kereta dan kami ke hospital. Cuma yang ralat sedikitnya lah saya di hospital ni, di hospital Kuantan tidak ada ward onkologi kanak-kanak. Okey, untuk pediatrik ni tak ada. Biasanya rawatan pun sama ada di HKL ataupun di Kuala Terengganu sekarang ni. Masa tu saya dah beritahu doktor anak saya ni dalam palliative, so meaning memang tak ada harapan. Cuma saya tak mahu dia menderita. So kalau boleh dibagi bantuan oksigen lah yang saya nak. Tapi masih lagi bila sampai ke hospital, mereka ada standard operation procedure dia sendiri yang kena dia orang ikut. Misalnya kena masukkan line tangan semua, walaupun kita tahu benda tu dah tak perlu dah buat x-ray ke apa benda, dah tahu dah bendanya apa. Tapi alhamdulillah lah, saya rasa sepanjang masa 2 hari di Hospital Tengku Ampuan Afzan itu, saya dan suami cukup bersedia untuk menerima saat-saat terakhir itulah. Dan saya rasa anak saya alhamdulillah bila pergi dalam tidur. Jadi kita tak nampak dia kesukaran dia tu tak kelihatan di mata lah. Jadi kenangannya ialah kenangan dia tidur lah di akhir hayat. Terima kasih Puan. Puan Rosmawati, apakah Puan rasa kumpulan sokong seperti Persona ni banyak dan sangat penting dan membantu Puan dalam keadaan emosi ketika berlakunya kesedihan begitu kan? Mungkin Puan boleh share sikit? Sepatutnya sebenarnya Persona memang keperanan dah. Kalau dia ada dua sebenarnya, peranan dari segi emosi kita dan juga peranan dari segi untuk sumbangan dari keuangan dan sebagainya, bantuan lain. Tapi sejujurnya bagaimana dia sokong ya? Okey, emosi kita ada kumpulan WhatsApp Persona. Jadi kalau dalam tu kita akan berkongsi rasa, berkongsi perasaan, dan akan ada ibu-ibu yang kehilangan akan kongsi macam mana kita nak lawan dan juga kita nak bawa hati tu. Biasalah kalau kita peringkat awal tu memang terlalu berat. Jadi kita kongsi dalam kumpulan atau grup Persona, mereka akan cuba kita untuk hilangkan rasa tu perlahan-lahan, dan lama kelamaan kita akan dapat kembali pada asal, walaupun ambil masa yang lama lah. Dari segi emosi tu kita tak tenang dan sebagainya, boleh je bila masa kita, kalau saya terus WhatsApp kat Wan atau phone call je, yang tu saja. Saya yang lain mungkin saya tak berapa kenal lah. Saya lebih kepada Kak Wan. Jadi alhamdulillah Kak Wan sebagai pengurusi lebih memahami kerana dia juga kehilangan. Tu je kalau saya, tu je. Puan Ikin, ujian ini berat sebenarnya. Setelah kehilangan anak, bagaimana Puan berhadapan dengan ujian tu, Puan? Ujian tu memang mula-mula anak saya, doktor sahkan anak saya meninggal tu, memang kita ibu bapa semua dah ready dah. Saya pun dah ready tu, masa tu air mata tu tak payah cakap lah, memang setitik pun tak ada. Sebab kita dah tengok dia betul-betul struggle dah nak hidup. Jadi kita lepaskan dia pergi. Tapi bila nak meniti hari-hari ke depan tu, memang sangat-sangat susah. Tapi dengan adanya kita boleh beritahu, boleh mengeluah. Maknanya kita betul-betul ada support group yang besar, yang betul-betul boleh support. Memang susah. Ya, silakan. Tu aja saya cuma nak tambah sikit lah. So macam di Persona ni kita sebenarnya galakkan ibu-ibu walaupun anak dah meninggal, memang selalu saya pesan jangan leave group, jangan tinggalkan group. Sebab walaupun saya tahu sukar sebenarnya untuk ibu-ibu ni berada dalam group ni, setiap hari kita dengar macam-macam masalah, macam-macam komplikasi yang dialami oleh anak lain, dan sedikit sebanyak benda ni akan membawa balik kenangan, memori pada ibu-ibu yang dah tak ada anak ni. Tapi alhamdulillah setakat ni saya rasa boleh bilang lah yang betul-betul left group. Yang lain masih lagi kekal, masih lagi memberi semangat pada kawan-kawan lain, walaupun tak mudah lah. Macam Ikin baru je kehilangan sebenarnya kan bulan berapa Ikin? Bulan 6 ya? Airil. Bulan 4 masih lagi baru, dan kita pun tahu fasa pasca kehilangan tu yang paling
paling sukar sebenarnya. Pasca fasa semasa rawatan itu, kita bersama dia, kita tengok dia ada dengan kita bersama-sama berjuang, so kita kuat, kita tengok dia kuat dan kita pun jadi kuat. So itu fasa yang tidak sukar lagi kalau nak dibandingkan dengan fasa selepas kehilangan ni. Semua benda kita nampak ialah dia, baju dia, pakaian dia, permainan dia, tempat-tempat yang dia pergi. Semua tu memang sangat susah lah untuk dihadapi oleh ibu. Tapi saya bersyukur sebab ibu-ibu dalam Pesona ni, walaupun anak dah tak ada, masih tinggal bersama Pesona untuk bersama memberi sokongan pada ibu-ibu lain. So dalam grup tu kita tak berpecah. Dan yang pentingnya masing-masing ada cara sendiri untuk menangani kehilangan itu, untuk handle duka masing-masing tu. Ada cara-cara sendiri. Ada yang ambil masa lama, ada yang terpaksa tinggalkan grup, tak nak tengok dah kawan-kawan sebab kenangan tu pahit sangat. Tapi ada yang membina kekuatan tu dengan masih berada di situ. Kita terima takdir kita dan kita berkongsi apa yang kita dah lalui dengan rakan-rakan yang masih ada anak-anak tu. So saya rasa itu sangat penting sebenarnya sebagai sebuah kumpulan sokongan. Ya, saya setuju. Saya setuju dengan apa yang Puan maklumkan. Actually, kalau mungkin Puan Rosmawati mungkin boleh share sikit dengan kami, apa agaknya, ialah kita dalam keadaan anak dah tak ada, tapi kita boleh bagi nasihat kepada mereka yang sedang berhadapan perkara itu. Betul tak Puan Syahriza? Betul. Ya. Sebab kalau saya tengok dalam keadaan ni, kebanyakannya kata anak saya kanser, apa nasihat Puan? Mungkin saya mulakan dengan Puan Rosmawati. Apa nasihat agaknya nak bagi tahu kepada pelayar yang bagi komen ni? Okey. Silakan Puan. Baik. Ya Tuan Haji, kalau yang ibu-ibu masih lagi menjadi pendamping kepada anak-anak kanser, teruslah bersabar. Sebenarnya Allah pilih tu memang kita tak boleh lari dah. Memang itu pilihan Allah. Jadi kita redha, kita sabar, lepas tu dengar apa. Kalau doktor bagi dipanggil plan kemoterapi tu, ikutlah. Mungkin anak kita nampak okey, nampak sihat, tetapi kita kena ikutlah. Kalau tarikh tu contohnya kalau 1 bulan jangan sekali-kali skip, sebab kebanyakan kes yang sebelum ni berlaku dia orang skip kalau dia tengok anak okey, tak nak pergi kemoterapi. Sedangkan benda tu kalau kanser ni dia makan dalam. Contohnya macam anak saya tak pernah skip pun jadi macam tu. Jadi kalau yang skip tu wallahu a'lam lah, tapi nasihat saya teruskan perjuangan, sebab kita tak berhak memilih jalan takdir, tetapi redha dengan jalan yang Allah pilih untuk kita, sebab dia dah memang pilih kita, dan bila kita redha, insya-Allah berbagai nikmat yang Allah beri kepada kita. Itu yang saya pegang. Saya selalu positif sebenarnya. Dan saya selalu bersedia. Apa saja yang datang kita mesti bersedia. Kalau apa-apa buruk sebenarnya, kalau orang tengok anak sakit ni satu ujian berat, tapi dengan sokongan orang di sekitar kita, terutama suami, ibu bapa kita, kawan-kawan, majikan dan semua sekali, itu yang akan menguatkan kita. Jadi lalulah dengan tenang, dan jangan lupa, kalau saya pegang satu je, solat dan sabar. Kalau tak kerana tu memang semua akan lari daripada takdir dan menyalahkan takdir. Dan satu lagi, kalau untuk ibu-ibu yang anak kehilangan, jangan risau sebenarnya, termasuk diri saya sendirilah sebenarnya. Sebab saya sebelum masa anak saya kritikal, datang seorang ibu yang dia telah kehilangan setahun sebelum pada anak saya meninggal. Dia datang bagi semangat. Dia macam ni, saya cerita dia tu menyebabkan saya sampai hari ni saya kuat sebenarnya. Dia kata, saya kongsikan di sini, anak dia meninggal waktu tu setahun sebelum tu, dalam bulan Ramadan rasa saya. Dan selepas daripada meninggal tu, dia ada seorang adik sebenarnya, arwah ni. Arwah ada adiknya bermimpi. Mimpi tu biasa kalau kita dengar macam ni, mimpi biasa je lah, sebab mimpi tu mainan tidur. Tapi dalam mimpi tu dia nampak arwah abang dia bermain buai bersama dengan kawan-kawan lain. 2 orang. Dia sebut nama Adam. Tetapi yang terkejut mamanya, bila dia sebut nama Adam, sedangkan adik dia tak pernah kenal pun Adam tu. Maknanya itu sebenar-benar cerita Allah buka hijab untuk anak dia yang bongsu ni. Jadi dia kata dia nampak abang main buah bersama kawan-kawan 2 orang. Siapa mama dia tanya? Adam, 2 orang Adam. Yang Adam satu tu dia tak pernah jumpa dan tak pernah kenal.
tapi dia boleh sebut nama. Dan sekali lagi dia cakap, Mama, adik tengok abang sedang makan satu apple. Apple tu apple emas. Abang petik satu, buah apple tu keluar dan bentuk emas lagi. Saya kata, ya Allah, cerita tu lah yang beri semangat. Waktu tu memang anak saya kritikal. Tetapi sebab saya kata, ya Allah, kau dah bagi aku kekuatan untuk terima, redha dengan keadaan ni. Dan cerita-cerita macam ni lah menyebabkan kita sebagai ibu ni rasa macam, ya Allah, kau dah tunjukkan. Kau dah tunjukkan aku ni terpaksa work hard untuk dapatkan. Orang kata macam, kita dah singkap sebenarnya, tidak sugar. Cuma kita kena berusaha. Kita kena guide semua sekali. Rakan-rakan kita bagi semangat sebenarnya, cerita macam ni yang semangat. Jadi kita dah nampak sebenarnya, kita dah, Allah bagi chance kita. Kita kena work for it. Itu saja. Jadi ibu-ibu jangan takut, jangan apa. Sekarang ni banyak yang menurut kita, jangan risau. Baik, terima kasih Puan Rosmari. Jadi sebelum saya tanya Puan Nikin, saya nak membaca satu komen daripada pelayar ni untuk saya bertanya dengan Puan Syariza. Boleh Puan Nikin sebentar Boleh. Okey, komen ni adalah daripada Puan Kiswanis Azman dalam ni. Dia kata dia ada dua orang daripada anak saya diuji dengan sakit kanser. Tapi salah seorang telah berakhir perjuangannya pada tahun 2018. Okey, sampai sekarang saya sukar nak terima hakikat kehilangan, tapi dengan adanya sokongan dari semua dapat bina kekuatan dalam diri perlahan-lahan. Okey Puan, bentuk bantuan yang bagaimana sebenarnya yang Puan boleh bagi kepada ibu-ibu yang dalam kategori yang ini? Silakan Puan. Okey, sebenarnya kalau untuk memberi motivasi, kaunseling, saya tak ada kelayakan secara formalnya, tidak ada. Cuma kalau hendak digunakan pengalaman peribadi itu sebagai salah satu tool untuk menguatkan orang lain, saya rasa mungkin saya ada pengalaman itu. Tapi secara qualificationnya tidak ada. Jadi kadang-kadang kita tak boleh berpegang pada teori yang sama untuk semua orang. Bermakna misalnya saya lah sendiri, bila kehilangan anak ni, antara banyak sangat nasihat yang kita terima, sebab orang pun kadang-kadang tak tahu nak cakap apa kan, tak tahu nak beri nasihat macam mana. Dan antara nasihatnya ialah sabarlah, redalah, ini ujian. Kita memang dah sabar, kita memang dah reda, dan kita tak perlu sebenarnya nak mendengar orang menasihatkan kita untuk sabar dan untuk reda. Jadi pada saya lah, kita kena bagi peluang untuk ibu-ibu ini. Ambillah selama mana pun masa untuk meratap kehilangan itu. Semacam ibu tadi, Puan Kiswanis Puan Kiswanis kehilangan seorang anak dan dia masih belum dapat menerima kehilangan itu. Bagi saya itu ialah cara dia sendiri mungkin untuk menerima ataupun menangani duka dia itu. Dia mempunyai masa yang panjang, jadi tak sama semua orang. Orang akan masa lama. Jadi jika hendak diminta nasihat, saya mungkin tidak sama dengan yang dihadapi oleh Puan Kiswanis. Setiap individu itu berbeza. Cuma itulah nasihat saya, sebab kita ini semua ingin ke sana. Kita punya matlamat ialah ke syurga. Dan kita anggap ujian ini ialah salah satu ujian yang Allah bagi untuk kita, untuk melayakkan kita ke sana, untuk memberikan kita merit sama ada tempat kita di syurga itu layak tak untuk kita. Sama ada ujian ini kita terima dengan sabar, dengan reda seperti yang mana diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillah, saya rasa semua agama di dunia ini memang apabila anak-anak kita meninggal di usia kecil, kita percaya anak kita akan ke sana terus, di syurga adanya. Okey. Kita nampak di sana, dan bila dia pergi itu, penderitaan dia, kesusahan dia, semua yang dihadapi di dunia ini berakhir. Jadi itu yang memberikan kita ketenangan itu sendiri. Tak apalah kita kehilangan, tak apalah sakitnya di sini di pihak kita, tapi anak kita dah bahagia, dah aman di sana. Dan alhamdulillah itu juga menguatkan kita. Baik, Puan Nikin, saya kembali kepada soalan asal tadi. Kita ada pengalaman seperti Puan Syariza kita tadi, tetapi kita nak berkongsi pengalaman kita kepada mereka yang bertanya soalan ini. Bagaimana kita nak menahan kesabaran itu? Hati kita bergolak, menangis. Kita menangis dalam, tak ada siapa yang tahu. Tetapi kita nak sharekan suasana itu supaya di luar sana lebih bersemangat. Kita berhadapi saat perjuangan ni. Kita tahu pengakhiran dia bagaimana. Tetapi dalam proses itu, apa nasihat-nasihat yang boleh diberikan oleh Puan Nikin kepada ibu-ibu yang sedang menyaksikan pada waktu ini? Silakan. Kalau bagi saya lah, sepanjang anak kita dalam rawatan tu, berjuanglah sehabis-habisan. Tak perlu kita nak rasa give up, nak rasa tak ada semangat. Sebab saya, semangat saya itu hilang start daripada air dia tak ada lah. Kalau dalam rawatan hari tu,
Saya rasa tak ada dalam kamus saya untuk give up. Selagi kita boleh teruskan rawatan, selagi ada jalan untuk anak kita sembuh, teruskan. Jangan skip. Jangan kata kalau ada doktor cakap kena buat rawatan macam ni, kita tak nak cakap yang tu tak boleh, yang tak boleh, tak payah, teruskan je. Jangan percaya dengan mitos tengah orang dengar. Yelah, orang kampung kan banyak kan cakap buat rawatan tu jadi macam ni, buat rawatan ni jadi macam ni. Tak payah. Korang hanya perlu move on je. Follow je semua prosedur tu. Sebab kita tak tahu. Bila kita buat satu-satu rawatan tu, kita rasa macam tak fair. Kalau, yelah, mungkinlah dalam satu-satu rawatan tu boleh sembuhkan anak kita. Kita tak tahu sebab kita perlu cuba. Kat ni yang saya tahu, saya tak pernah give up mana-mana rawatan yang doktor bagi nak buat tu. Saya tak pernah skip. Saya tak pernah cakap tak payah doktor, yang ni tak perlu. Korang hanya perlu follow je. Follow je lah. Apa yang patut buat tu buat je. Tak payah nak pandai-pandai lah. Itu je lah saya boleh cakap. Untuk makluman pelayar, kalau saya salah sebut nama anak ni, arwah anak, minta maaf. Nama arwah anak Puan Ikin Putra Airil Ashraf Betul ya? Khabar meninggal dunia pada April tahun ni, baru lagi ya Puan Baru lagi dalam 15 Ramadan hari tu. Oh, 15 Ramadan, insya-Allah. Baiklah. Jadi saya kembali kepada Puan Syariza. Kita nak mendengar apa sebenarnya harapan persona dalam kita bercerita soal ni. Kita kembali kepada asas penubuhan. Kita nak mendidik dan memberi kefahaman, kemudian memberi bantuan, penjelasan dan bantuan. Jadi pada harapan masa akan datang, kita tak tahu lagi jumlah pesakit kanser kanak-kanak ini. Kita tak tahu jumlah dia, mungkin bertambah, mungkin sentiasa ada, kita tak tahu dalam keadaan, apatah lagi dalam keadaan COVID pandemik ni. Sukar kita nak bersemuka, Puan nak pergi jumpa bagi bantuan, nak bagi talk dan sebagainya. Jadi apa harapan dia sekarang? Silakan Puan. Okay, harapan kepada masyarakat di luar sana lah, saya rasa bila kita dah ada banyak sebenarnya persatuan-persatuan atau kumpulan-kumpulan sokongan untuk kanak-kanak yang mengidap kanser, dan kumpulan-kumpulan ini bertindak sebagai suara untuk kanak-kanak ini sebab mereka sendiri tidak ada suara. Jadi kita perlukan masyarakat untuk menyokong kita supaya pertamanya kesedaran itu meluas di kalangan masyarakat, supaya bila masyarakat itu sendiri mungkin terkena kepada orang-orang di sekeliling mereka, sama ada keluarga mereka ataupun jiran-jiran, mereka tahu untuk melihat ada simptom-simptom yang mungkin akan menjadi simptom penyakit kanser, dan dengan mengetahuinya di awal mungkin lawatan itu cepat, lawatan onkologi itu cepat dan mungkin boleh menyelamatkan nyawa. Sebab macam saya kata tadi lah, di pihak saya rasa itu lambat. Saya lambat kerana saya tak tahu, dan itu mungkin yang menyebabkan anak saya tidak dapat diselamatkan walaupun survival rate-nya sangat tinggi untuk retinoblastoma. Kedua, persepsi masyarakat terhadap kanser juga saya lihatlah makin bertambah positif. Sudah ramai yang sebenarnya kita di Persona sendiri, kita punya ramai sympathizers, ramai orang-orang awam, individu yang selalu membantu kami menyumbang supaya sumbangan itu dapat kami panjangkan kepada ibu bapa ini. Macam di Persona memang kita make it a point yang anak you kena lawatan setiap minggu, jangan bimbang tentang kos, tambangnya berapa, Persona akan bayar. So jangan tak ke hospital kerana tak ada duit. Sebab jadi keuangan itu kita jamin di situ kerana kita ada ramai backup di sekeliling kita ini yang sebenarnya membantu. Itu yang saya nak ucapkan terima kasih jugalah pada semua sympathizers, penyokong-penyokong yang menyokong Persona selama ini. Okey, dari segi persepsi tadi saya beritahu, sebab saya ingat nak berkongsi sedikitlah semasa anak saya kanser mata, ada sekali dia dah start untuk tanda-tanda untuk relapse lah, walaupun baru lepas radioterapi masa tu, tapi dia dah start demam on and off. So saya bawalah ke sebuah klinik swasta
Swasta, klinik pakar kanak-kanak sebab nak ke HKL jauh masa tu. Anak saya dah demam dengan sesama semua. Jadi bawa duduk di sebelah seorang ibu yang nampak sangat educated, professional, ibu muda sedang merimba seorang anak kecil yang comel sangat. Jadi anak saya berada di rimba saya. Anak saya kanser mata, kedua-dua mata dah dibuang. Tak ada mata, tapi dia memakai mata palsu yang kosmetik, kosmetik untuk tak menakutkan orang lah. Tengok longkong kosong tu mungkin orang menakut, orang takut kan. Okey, so saya duduk sebelah dia. Dia mungkin beranak tidak memberi respons kepada persekitaran, tak ada respon. Jadi dia kata, kenapa nak? Jadi saya pada masa tu niatnya ialah untuk memberi kesedaran bahawa ini anak saya ni kanser mata yang sangat jarang. Jadi tapi bendanya ada. Jadi saya pun menjelaskan, oh anak saya ni kanser mata sebenarnya. Saya jelaskan retinoblastoma ni bagaimana, macam mana simptom dia. Respons dia pertama setelah saya memberitahu anak saya kanser mata ialah saya rasa saya tidak berbohong lah. Dia mengesot sedikit, menjauhi saya, meluk anak dia dan bertanya, berjangkit tak? Berjangkit tak? Ya, Allah Akbar. Dan saya masa tu tidak menjawab, tidak terkedu, sebenarnya tidak menyangka soalan begitu, tapi maknanya orang sekeliling masih ada yang beranggapan kanser itu begitu, harus dihindari, harus dijauhi. Jadi tapi sampai sekarang terkilan lah sebab saya tak dapat jawab masa tu. Sepatutnya saya jawab masa tu supaya saya memberi keadilan pada anak saya, tapi saya tidak menjawab. InsyaAllah melalui episodnya itu yang saya harap masyarakat akan tahu. Jangan hindari kanak-kanak bersakit kanser. Kalau tengok gambar di Facebook, kisah-kisah di Facebook atau di mana-mana media sosial, jangan scroll cepat-cepat. Jangan keluar dan tengok benda lain. Hadapi benda itu sebagai ujian yang dihadapi oleh segelintir kumpulan masyarakat. Kalau kita boleh membantu, kita bantu. Itulah saya setuju dengan masyarakat. Satu peringatan yang bagus. Saya setuju dengan pandangan Puan Syarizah. Okey, di akhir ni kita sedar tak sedar kita pun sudah sampai ke penghujung sebenarnya. Dalam perbualan kita ni kita tak tahu tiba-tiba sebab seronok, sebab ramai yang bagi komen dan ramai bagi komen positif terhadap usaha yang dilakukan oleh Persona. Di dalam penghujung perbualan sembang kita ni, mungkin Puan Rosmawati boleh wrap up sedikit apa pandangannya terhadap Persona dan apa kesedaran yang perlu ada dalam masyarakat terhadap pesakit kanser kanak-kanak khususnya. Silakan Puan Rosmawati. Baik, bukan sekadar Persona, mungkin bagi saya sepatutnya ada lagi bandar-bandar NGO yang lain, tapi yang mungkin kita tak apa, kita tunggu mungkin lain Puan Rosmawati tak berapa ni. Boleh Puan Rosmawati? Ini adalah yang melalui, jadi itu sebab Kak Wan cukup faham, jadi secara tak langsung Ella, jelas ya? Lain. Silakan Puan. Lain, saya rasa lain tak apa. Kita tunggu, faham. Silakan Puan Rosmawati. Baik, kalau kita sementara itu tunggu Puan Rosmawati, kira lain, mungkin Puan Nikin boleh menambah dulu. Nanti saya akan tanya balik Puan Rosmawati di penghujung ini, apakah pandangan Puan dalam isu penjelasan kepada awam, ini kanak-kanak kanser, kita perlu beri perhatian. Ada masalah lainnya. Ya. Silakan Puan Nikin. Kita beri pada Puan Nikin dulu. Kemudian saya akan tanya balik Puan Rosmawati. Silakan Puan Nikin, silakan. Kadang-kadang dalam masyarakat kita ni, orang tak faham sebenarnya apa tu kanser. Jarang orang yang betul-betul faham. Sebab kalau dulu, yang zaman sebelum kita COVID ni, kalau Tuan Haji perasan bila ada anak-anak kanser ni, bila diberi kemoterapi, diorang punya antibody kan dah tak ada. Jadi terpaksa pakai mask. Bila pakai mask, kadang-kadang saya perhati anak kita dekat dengan orang tu pun orang macam lari. Macam rasa anak kita ni ada kenapa pakai mask? Takut berjangkit ke apa. Sebenarnya kita risau takut orang bagi jangkitan dekat anak kita sebenarnya. Sebab dia dah tak ada antibody. Tapi kadang masyarakat ni tak faham. Memang macam susah nak bagi penerangan dekat dia orang tu. Kalau kita cakap anak saya ni sakit kanser, dia dah kemoterapi, dia tak boleh dekat dengan orang macam ni.
orang faham macam tu, dia bukan kata anak kita ni apa, dia anggap macam anak kita ni berbahaya pula bagi dia orang. Dia orang akan jauhkan diri. Sebab itulah pentingnya satu-satu NGO yang betul-betul faham berkaitan dengan penyakit ni. Lepas tu yang kita dah tahu ada satu grup persona ni yang betul-betul support anak kanser, yang betul-betul boleh bagi tahu orang ramai bahawanya kanser ni macam mana, grup yang boleh betul-betul sampaikan dekat orang ramai apa itu kanser sebenarnya. Kefahaman terhadap kanser khususnya kanak-kanak harus diperluaskan kepada khalayak. Maknanya supaya mereka faham. Kadang-kadang bila mereka tak faham tu yang mereka tak tahu kanak-kanak ni kanser, tetapi kita pandang macam ni, kita pandang ingat kepada mereka. Dan saya rasa pengalaman itu perempuan ada tapi tinggal lagi tak tercakap. Sebab benda yang sama kan, orang melihat perkara itu mereka ni adalah pesakit yang harus kita hormati. Itu pandangan saya lah sebagai saya pun juga anak saya begitu dalam keadaan yang sama tetapi berbeza penyakit. Dan saya kembali kepada Puan Rosmawati. Silakan Puan Rosmawati kalau boleh berkongsi di akhir penghujung rancangan. Silakan. Itu jelas ke Dik? Hilang. Dik tak dengar tak? Dengar tak? Okey, silakan. Dengar Silakan. ke? Saya dengar. Silakan. Kita ringkas. Silakan Puan. Silakan. Baik, bagi saya Persona adalah satu badan NGO yang memang membantu semasa. Jadi memang akan memberi kefahaman bila Persona sendiri biasa dalam grup Persona tu ada yang akan cuba untuk beri keterangan kepada orang lain. Mungkin kita sendiri pun tak tahu macam-macam jenis. Dia dengar tak? Saya tak dengar. Saya dengar. Ada. Puan Syariza ada sebab senyap. Jadi kalau sebenarnya mungkin masalah untuk faham. Kalau dulu memang susah, tak ada kemudahan media sosial, jadi orang tak faham. Jadi sekarang saya rasa sepatutnya masyarakat cuba faham dan juga membantu sikit sebanyak. Tak kira dari segi membantu dari segi emosi ataupun dari segi bantuan kewangan ataupun apa-apa yang berkaitan lah. Bagi saya emosi yang penting ya. Kewangan tu memang penting juga Tuan Hadi ya. Kewangan memang penting juga. Masa lama kan? Masa lama sangat. Kita nak membantu, kita nak buat pergerakan itu kadang-kadang kita perlukan bantuan kewangan. Baiklah, terima kasih banyak Puan Rosmawati dan juga Puan Niki. Di penghujung ini saya nak bagi satu peluang kepada Puan Syariza. Puan Niki dah hilang daripada radar. Saya rasa lain dia teruk. Tapi tak apa, kita penutup. Silakan Puan Syariza. Sebagai tutuplah, saya cuma nak katakan yang kita semua tahu kanser ini tak cantik, bukan hakikat yang indah untuk semua orang, tapi kita indahkan dia dengan perjuangan yang kuat, dengan kesabaran, ketabahan, keredaan, supaya di akhirnya kita akan gapai syurga itu dan kita akan insya-Allah bertemu dengan anak-anak kita yang kita percaya sedang menunggu kita di sana. Itulah yang kita kena. Terima kasih kepada Puan Syariza dan juga Puan Rosmawati dan Puan Nikin. Sampaikan salam saya kepada Puan Nikin dan juga khususnya Persatuan Sokongan Anak-Anak Kanser kerana dapat bersama dengan saya Haji Pro pada pagi ini untuk kita berbincang soal-soal anak-anak kanser kita. Dan sekali lagi kita sama-sama di penghujung ni kita bacakan Al-Fatihah buat insan-insan tersayang khususnya anak-anak kanser yang telah pun meninggalkan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doakan semoga arwah-arwah anak kita yang telah pun meninggal dunia dan juga yang lain supaya berada di bersama dengan syurga
berada dengan mereka yang beriman kan. Sama-sama kita doakan insya-Allah anak-anak kita anak-anak syurga. Baiklah, dengan ini saya sekali lagi saya minta maaf jika ada soalan yang mengganggu emosi perempuan sekalian. Saya saya salute to Puan Syariza, also Puan Rasmawati and also Puan Nikin. Salute di atas usaha persona yang mungkin saya tak termampu buat tetapi dapat dilaksanakan dengan baik oleh Puan Syariza. Kepada anda yang sedang menyaksikan program ini, ayo bersama-sama sokong usaha NGO Persona ini, berikan support, berikan sokongan terus kepada Persona dan mereka akan menjalankan tugas khidmat untuk memberi penerangan dan juga bantuan sebaiknya kepada anak yang memerlukan. Jangan lupa layari juga FB, FB Persona. Di sana banyak maklumat yang terdapat. Dengan itu, terima kasih Puan. Sama-sama Tuan Haji. Minta maaf, kita jumpa lagi. Baik, kita jumpa lagi. Kita calling nanti kali Kelantan, kita ketemu di Kelantan dan saya pergi ke Pahang, kita jumpa di Pahang, di pantai insya-Allah. Dan kita boleh kecek Kelantan semua dan juga kita boleh kecek ke Pantai Tibur. Dan insya-Allah kita jumpa lagi. Dan jangan lupa kepada anda yang sedang menyaksikan siaran secara langsung ini, klik www.utusantv.com untuk mengetahui perkembangan apa yang berlaku di tanah air. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.